Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 3 Ijazah Sarjana Muda Sains Pemakanan akan membentangkan poster kami yang bertajuk Agenda LGBT Merosakkan Pemikiran Golongan belia. Isu yang diketengahkan dalam kajian kami ini ialah penularan pengaruh LGBT dalam kehidupan masyarakat kita, terutamanya golongan belia. Isu ini akan menjadi lebih membimbangkan sekiranya ia tidak dibanteras dengan drastik dan efisien. Ia akan menjadi bara yang membawa kepada kehancuran ke individu dan seluruh masyarakat. Maka pelbagai pihak perlu berganding bahu dan bekerjasama bagi membanteras gejala ini. Pernyataan masalah bagi isu ini ialah, adakah golongan belia memahami dengan terperinci tentang medium yang digunakan dalam penyebaran pengaruh LGBT ini? Persoalannya pula, sejauh manakah tahap kefahaman belia mengenai medium penyebaran LGBT? Apakah langkah pencegahan belia terhadap penyebaran idea LGBT? Dan apakah kesan penyebaran LGBT terhadap penghayatan rukun negara pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan? Terdapat 3 objektif dalam kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti tahap kefahaman belia mengenai medium penyebaran LGBT. Yang kedua, mengenal pasti langkah pencegahan belia terhadap penyebaran idea LGBT. Dan yang ketiga ialah membincangkan kesan penyebaran LGBT terhadap penghayatan rukun negara pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Komuniti yang dipilih dalam kajian ini ialah pelajar IPT di Malaysia. Seramai 43 orang responden yang melibatkan diri dalam kajian ini. Bagi metodologi pula, kami telah menggunakan kaedah kuantitatif melalui borang soal selidik yang mempunyai soalan tertutup berskala Likert 4. Untuk bahagian dapatan kajian, kami telah menerima seramai 43 orang responden. Untuk bahagian A, kami telah mengkaji demografi responden. Berdasarkan dapatan kajian yang telah kami terima, majoriti responden terdiri daripada pelajar perempuan berbangsa Melayu berumur 19 tahun yang sedang melanjutkan pelajaran pada peringkat ijazah sarjana muda di Institut Pengajian Tinggi di Malaysia. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan bahagian B, iaitu medium penyebaran idea LGBT. Majoriti iaitu 51.16%, iaitu 22 orang responden memilih sangat setuju bahawa cara penyebaran idea LGBT adalah melalui media sosial. Seterusnya, majoriti iaitu 51.16% atau 22 orang responden memilih setuju dengan penyebaran LGBT adalah melalui rakan sebaya. Selain itu, seramai 19 orang responden memilih setuju dengan idea penyebaran LGBT dipengaruhi oleh persekitaran seseorang. Seterusnya, sebanyak 41.86% iaitu 18 orang responden memilih setuju bahawa gaya pemakaian seseorang itu ialah punca kepada LGBT. Akhir sekali, majoriti 53.49% iaitu 23 orang responden memilih setuju bahawa LGBT boleh berpunca daripada gurau sendi. Seterusnya, saya akan terangkan tentang bahagian C, iaitu langkah pencegahan belia terhadap idea LGBT. Berdasarkan kajian kami, majoriti 83.72% atau 36 orang sangat bersetuju dalam memilih rakan sebaya yang tepat. Sebanyak 74.42% atau 32 orang sangat bersetuju untuk menyertai aktiviti kerohanian. Sebanyak 48.84% atau 21 orang sangat bersetuju untuk melakukan aktiviti sukan. Menjaga pemakaian sangat disetujui seramai 29 orang, iaitu 67.44%. Akhir sekali, sebanyak 76.74% atau 33 orang sangat bersetuju dengan jangan menormalisasikan gurauan LGBT. Saya akan teruskan dengan bahagian D, iaitu kesan penyebaran idea LGBT terhadap penghayatan rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Berdasarkan dapatan kajian kami, majoriti iaitu seramai 30 orang ataupun 69.77% sangat bersetuju bahawa golongan LGBT akan memperlekeh kesucian agama. Sebanyak 33 orang ataupun 76.74% sangat bersetuju bahawa golongan LGBT akan mencalakan maruah diri dan juga keluarga. Selain itu,
sebanyak 72.09% ataupun seramai 31 orang sangat bersetuju dengan kesan di mana golongan LGBT akan dipandang serong oleh masyarakat. Seterusnya, memberi pengaruh buruk kepada generasi akan datang juga sangat dipersetujui oleh 35 orang ataupun seramai 81.4%. Akhir sekali, sebanyak 74.42% ataupun seramai 32 orang sangat bersetuju bahawa LGBT akan merosakkan akhlak individu. Saya akan meneruskan dengan perbincangan isu dan patriotism. Golongan LGBT ini mendapat perhatian daripada pelbagai pihak kerana jelas fahaman LGBT ini bertentangan dengan prinsip moraliti di Malaysia. Negara ini berpegang kepada agama Islam sebagai agama persekutuan yang menerapkan nilai moral berlandaskan adat, budaya serta agama. Maka LGBT adalah bertentangan dengan agama, moral dan budaya Malaysia. Datuk Idris Ahmad, 2022. Majoriti pelajar LGBT Malaysia sangat bantah golongan LGBT supaya dapat meningkatkan semangat patriotism yang seringkali dikaitkan dengan cinta watan. Namun, peluang tersebut telah dicemari dan disalahgunakan oleh beberapa pihak seperti golongan LGBT. Nur Najwa Alia, 2023. Berdasarkan kajian telah kami lakukan, kami mendapati bahawa skor min adalah sebanyak 10.75 di mana ianya menunjukkan indikator yang baik. Majoriti responden peka tentang isu LGBT yang semakin meningkat dalam kalangan pelajar LGBT di Malaysia. Hal ini kerana terdapat pelbagai platform yang dapat membenarkan maklumat dapat disampaikan dengan mudah dan cepat. Kebanyakan responden sangat setuju bahawa media sosial merupakan faktor utama peningkatan kes LGBT di Malaysia. Hal ini kerana golongan muda merupakan golongan paling mudah terpengaruh dengan budaya baru yang tersebar di media sosial kerana mereka lebih mudah mendapat maklumat di internet. Majoriti responden menyatakan bahawa memilih rakan sebaya adalah cara terbaik untuk mengelakkan diri dari LGBT. Hal ini kerana rakan sebaya merupakan cerminan daripada diri sendiri dan dapat menjadi contoh tauladan yang baik supaya dapat memperbaiki diri sendiri. Ini menyebabkan beberapa faktor luaran serta dalaman remaja seperti pengaruh rakan sebaya serta daya tahan yang lemah tidak diambil kira oleh masyarakat. Majoriti responden bersetuju bahawa implikasi terlibat dengan LGBT ialah dapat memberikan pengaruh buruk kepada generasi akan datang. Hal ini kerana generasi muda cenderung untuk mencuba perkara baru yang dilihat oleh mereka di media sosial. Oleh itu, ibu bapa haruslah memainkan peranan yang penting dalam memberikan didikan agama yang secukupnya serta mengawasi setiap gerak-gerik anak-anak daripada terjebak dalam isu LGBT ini. Refleksi yang kami dapat daripada kajian kami ini, terdapat beberapa budaya yang berasal dari barat mampu meruntuhkan akhlak dan jati diri generasi muda di Malaysia. Aliran LGBT adalah bukti bahawa ia mampu mencemari pemikiran anak-anak muda di negara kita. Ini kerana LGBT bercanggah dengan ajaran agama rasmi di negara kita iaitu agama Islam. Secara umumnya, LGBT menuntut bahawa hak untuk berkahwin atau mempunyai pasangan sesama jatina. Perkara ini dapat mencemarkan nama baik negara kita sebagai negara Islam. Akhir sekali, berkenaan individu yang mengamalkan LGBT ini akan dibuang masyarakat, keluarga serta dan rakan taulan yang tidak menyokong ajaran mereka itu. Terdapat dua langkah yang boleh diambil oleh pelajar universiti sendiri dalam mencegah agenda LGBT ini daripada terus menular. Antaranya ialah kita haruslah menghayati dan berpegang teguh terhadap rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini kerana nilai kuranian yang sama dalam setiap agama dapat memberi kebaikan dan kesejahteraan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit dan kepercayaan. Selain itu, kita wajarlah berpegang teguh dengan pendirian diri dalam hidup masing-masing dan memilih rakan-rakan yang baik. Hal ini kerana apabila berpegang teguh dengan pendirian diri dapat mengelakkan diri dari terpesong ke arah agenda LGBT ini dengan mudah. Serta memilih rakan yang baik juga dapat membentuk akhlak kita yang lebih mulia dan beradab serta beretika. Baiklah, sekian sahaja daripada kami. Semoga pembentangan kami ini dapat memberi impak positif kepada semua. Terima kasih kepada ahli kumpulan kami dan juga kepada pensyarah kami, Dr. Farah Shazra, kerana telah memberi bantuan dan tunjuk ajar kepada kami sepanjang menyelesaikan kerja kumpulan ini. Sekian, terima kasih.